Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Seperti biasa tuan-tuan, banyak isu-isu yang telah pun kita sediakan untuk kita ulas pada malam ini insya-Allah, kan? Dan sudah pasti selepas saja selesai kita punya convention kerajaan perpaduan pada petang tadi yang diakhiri dengan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah, kini tibalah masa untuk kita turun ke akar umbi, terutamanya bagi menggempur 6 buah negeri yang bakal berhadapan dengan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Malam tadi juga kita dalam satu program Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Gombak, ribuan yang hadir tuan-tuan untuk berjumpa dengan kepimpinan yang hadir. Datuk Seri Anwar hadir, Datuk Seri Zahid hadir, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor pun hadir, Menteri Dalam Negeri ada, ramai lagi sahabat-sahabat yang hadir untuk menjayakan program Aidilfitri. Dan kita lihat daripada sokongan rakyat yang hadir tadi jelas menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan mendapat sokongan padu daripada rakyat-rakyat negeri Selangor. Namun, mampukah kita mendapat sokongan yang sama? Kalau kita tengok Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kedah, sambutan luar biasa. Sampaikan Sanusi pun datang tuan-tuan. Begitu juga dengan Rumah Terbuka Aidilfitri di Kelantan. Kita lihat buat kali pertamanya 2 orang anak Tuan Guru Ni Aziz yang sebelum ini dilihat berjauhan, hari ini sudah duduk semeja, disatukan oleh Perdana Menteri kita. Kita harap gelombang ini tuan-tuan, gelombang kebangkitan kerajaan perpaduan ini setidak-tidaknya boleh membuahkan hasil untuk kita memenangi, kerajaan perpaduan memenangi sekurang-kurangnya 5 pilihan raya negeri daripada 6, insya-Allah. Inilah harapan kita tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak mengupas tentang apa yang berlaku sepanjang tempoh kita punya convention petang tadi. Kita mungkin nak kupas. Ada pula yang kata Nik Abdul bakal menjadi Menteri Besar. Benda-benda macam gini insyaAllah kita akan kupas tuan-tuan dalam sesi live kita pada malam ni. Sesiapa yang ada sebarang persoalan boleh ajukan soalan anda di talian 017 330 5275 017 330 5275. Kita gunakan talian baru untuk nombor telefon bagi soal jawab. Tak tahu apa dah jadi dengan nombor ni, tidak dijaga dengan baik, sehingga kan orang banyak komplain kata kita tak menjawab soalan-soalan yang dihantar. Rupanya talian ni dah mati. Itu betul. Nasib baik tuan yang jaganya tak mati sekali. Kalau jaga tu mati sekali, saya senang jawab tuan-tuan. Bila orang cakap kan, kenapa banyak soalan-soalan kami hantar tidak dijawab, saya boleh jawab. Nak buat macam mana, orang yang jaga nombor tu dah mati. Bila hanya talian je mati, maknanya orang yang jaga nombor soalan ni tak lama lagi matilah. Sebab apa? Sebab tak jaga dengan baik. Nombor tu sepatutnya dijaga. Top-up RM10 je. Tak ada, boleh beritahu kita. Okey tuan-tuan, jadi kita buka pada sesi soal jawab. Silakan Saudara Mat. Ya tak? Kalau kita lihat kejayaan hari ini 19 parti. Ya, Alhamdulillah. Ya. Ada yang 19 parti dan 4 parti gabungan. Coalition. 4 coalition. Ya. Okay, ada yang mengatakan bahawa UMNO dia dah mula hilang trust Melayunya apabila bekerjasama dengan parti-parti yang lain ni tu. Apa komen tu? Dalam dunia ni tuan-tuan,
kan? Tidak ada parti yang tidak pernah bekerjasama dengan DAP yang hari ini berada di peringkat pembangkang. Siapa duduk pembangkang sekarang ni? PAS. PAS bersama dengan DAP. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah PAS sudah hilang dia punya apa? Teras Melayu dia? Islam. Bersatu. Bersatu pernah berada dengan DAP. Kan? Adakah Bersatu hilang dia punya hilang dia punya teras Melayu dia? Kemudian kita tengok GTA. GTA pengurusi dia siapa? Pengurusi dia Mahathir Mohamad. Dia pun dah tinggalkan GTA. Dia juga pernah bersama dengan DAP. Bezanya tuan-tuan, bila mereka bersama dengan DAP, mereka terpaksa ikut telunjuk DAP. Dan itu sebab zaman mereka bersama dengan DAP, disebabkan mereka gagal untuk membuat DAP bertolak ansur. Jadi dia kata bahawa kita telah hilang teras Melayunya. Tetapi alhamdulillah, bila kita bersama dengan DAP ni kebetulan DAP di bawah kepimpinan saudara Anthony Loke. DAP yang jauh lebih pragmatik, DAP yang sudah belajar melalui kesilapan yang lepas, DAP yang lebih bertolak ansur, kan? Dan setakat ni alhamdulillah, kan, mereka tak banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris perasaan orang Melayu. Jadi kita pun tak perlu nak bising. Kalau mereka keluar kenyataan yang mengguris hati orang Melayu macam dulu, cepat je kita buat sidang media. Betul tak? Tapi alhamdulillah sehingga hari ini mereka bersopan santun, mereka tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati kita. Yang ini yang sebenarnya PAS, Bersatu dan Mahathir marah. Sebab mereka tak boleh gunakan alasan lama tu untuk memburukkan imej DAP sekarang. Sebab DAP sekarang tak behave macam dulu. Dulu pun sebenarnya mereka ni memang perancangannya nak tendang keluar DAP. Itu sebab mereka ni highlightkan, mereka ni tonjolkan, malah mereka melakukan provokasi supaya orang Melayu membenci bukan Melayu. Itulah politik resis yang mereka amalkan sebelum ni. Tapi keadaan sudah berubah. Alhamdulillah setakat ni keadaan lebih baik. Okey, silakan. Okey tak? Ya. Dalam pada masa yang sama, ada yang mengatakan bahawa apabila Barisan Nasional UMNO ni kerjasama dengan parti-parti yang lain ni, dengan convention ni, tak ada sebut langsung pada tentang kezaliman yang jadi pada Datuk Seri Najib. Kita kena tahu bahawa convention ini ialah convention kerajaan perpaduan, kan? Dan perkara pokok yang kita bicarakan ketika convention ini lebih kepada nak menyatukan kenapa kita terpaksa membuat keputusan untuk bersama. Ini yang kita nak kena terangkan kepada ahli-ahli di peringkat akaumbi, kan? Kita tak pergi go on details seperti kita nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai reformasi institusi. Kita tak pergi on details. Kalau kita pergi, kita bentangkan kertas kerja tentang reformasi institusi. Contohnya, kalau contohnya Datuk Seri Azalina Osman Said diberikan mandat untuk membicarakan tentang soal reformasi institusi, mungkin Datuk Seri Azalina akan membicarakan soal ketidakadilan yang berlaku terhadap kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Tetapi sebab yang kita bincangkan ini ialah kenapa kita kena bersatu. Sebab di bawah ni, akar umbi ni masih tak jelas kenapa kita pilih Pakatan Harapan sebagai rakan kongsi kita. Kenapa kita tak pilih Perikatan Nasional, Dan ramai juga tak tahu kenapa nak kena wujudkan kerajaan campuran. Kenapa tak perintah sendiri? Ada yang tak tahu, yang tidak ada satu parti pun yang berjaya memerintah secara bersendirian, yang boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bekerjasama dengan pihak lain. Ada yang tak tahu. Itu sebab hari ini diberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dan kenapa kita memilih untuk bersama dengan
Pakatan Harapan, apa benefit dia, dan apa yang kita nak buat untuk pastikan kesejahteraan rakyat selepas ini, kan? Dari segi sudut ekonomi, itu antara perkara pertama yang disentuh, soal ekonomi rakyat. Macam mana nak kurangkan ketirisan, macam mana nak pastikan bahawa keperluan rakyat, seperti mana yang Datuk Johari Gani bentangkan, basic necessity rakyat itu perlu diadakan, dari segi sudut makanan, mestilah kita wujudkan satu suasana rakyat boleh cari makan, pekerjaan, dan apa lagi dua perkara yang dia telah utarakan tadi. Jadi benda-benda macam ni lah yang menyebabkan dia mati ke? Tak juga. Mana dia? Jom matikan. Okay, matikan ambil hidup itu. Okey. Jadi benda-benda macam ni yang hari ni menjadi topik perbualan, dan alhamdulillah saya tengok setiap seorang jurucakap tadi yang diberikan masa 5, ada yang lebih masa pergi 6 minit. Ada juga yang 4 minit, 38 saat pun dah habis, kan? So semua parti dapat peluang untuk berbicara, dan alhamdulillah kemudian diakhiri dengan ucapan-ucapan ketua-ketua komponen, dimulakan dengan YB Datuk YB Anthony Loh, diikuti dengan Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Haji Ji, Datuk Patinggi Abang Johari, kemudian Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, begitu juga dengan Perdana Menteri. Okey, siapa yang tak tengok tadi, tak sempat tengok, boleh pergi dekat Facebook saya tadi. Ada live, kita buat live, boleh ke depan kan, forward kan, nak tengok ucapan siapa yang tuan-tuan nak dengar. Senang. Okey. Okey tu. Ya. Dalam masa yang sama, Ya. kalau kita lihat sekarang ni bila orang bertikai kan, kalau dulu bersatu kerjasama dengan PH, bersatu dapat jadi Perdana Menteri. Ya. Kenapa kita gadaikan kita sebagai parti yang kuat, maknanya UNI tak boleh jadi Perdana Menteri? Bila bersatu bersama dengan PH, bersatu ada 13 kursi, kan? Sepatutnya memanglah parti yang paling banyak, tetapi disebabkan mereka buat perjanjian awal. Itu sebab hari ini Presiden jelaskan bahawa perjanjian awal sebelum pilihan raya, kalau misalnya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya, maka Perdana Menteri ialah Tun Dr. Mahathir. Memang ada perjanjian sebelum pilihan raya. Kita tidak ada buat perjanjian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya. Kalau menang, BN akan jadi Perdana Menteri dulu, lepas tu baru kita serah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada. Tetapi saya nak tanya, adakah Tun Dr. Mahathir menghormati perjanjian? Sepatutnya dia jadi Perdana Menteri sekejap je. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dibebaskan, dah dapat pengampunan dan dia dah jadi ahli parlimen, sepatutnya kursi Perdana Menteri itu diserahkan pada Datuk Seri Anwar. Ada tak Mahathir serahkan? Tak ada, kan? Daripada sepatutnya lepas Datuk Seri Anwar jadi MP, dah menjadi 1 tahun baru nak serah, betul tak? Lepas 1 tahun dia nak jadi 2 tahun. Lepas 22 bulan dah mula cakap nak jadi 3 tahun. Last kali mereka mengambil keputusan keluar daripada kerajaan dan bergabung bersama dengan PAS dan UMNO. Jadi dia tak perlu serahkan kursi itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah apa yang berlaku, yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Ini kena jelas. Kita tidak ada perjanjian dengan Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya. Okey? Ya tu. Ini panas sikit soalan. Apa Ada soalan orang apa? kata sekarang Datuk ni dah macam menjilat DAP, sokong DAP, bagus sangat DAP ni. Tak, ini kita kena faham yang buat keputusan ni korang lah.
minta maaf cakap korang nak mengaku ke korang tak nak mengaku tu korang punya pasal. Sebenarnya yang buat keputusan korang. Penat kita ni tiap-tiap hari melalak, terpekik, terlolong. Jangan undi berbelah, bagi sokongan, bagi sokongan padu kepada Barisan Nasional. Hari-hari kita cerita. Kita pun tak nak berkongsi kuasa ni. Sebab berkongsi kuasa ni, kek tu kena diracik-racik jadi kecil. Kita parti besar. Kita parti ada 3.4 juta ahli. Kita ada 3.4 juta ahli. Kita ada 191 ketua UMNO bahagian. Kita ada ahli-ahli parlimen. Kita ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Bila berkongsi kuasa, sudah pastilah contohnya jawatan-jawatan JLC kalau sebelum ni mudah. Setiap ketua bahagian kita boleh bagi JLC. Sekarang dah jadi susah. Ada yang kita dah lantik pun akhirnya terpaksa dibatalkan. Sebab mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin sebelum ni kita tak tahu. Lepas tu baru tahu. Ada kes yang belum dipanggil, belum dilepas dan dibebaskan. Boleh bila-bila masa dipanggil balik. Ada prosedur-prosedur. Kalau kita jadi kerajaan bersendirian, kita tak perlu fikir benda-benda tu semua. Kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kita tak perlu nak refer pada sesiapa. Ini yang ramai orang tak faham. Kita pun kalau boleh tak nak kongsi kuasa. Tetapi hari ini rakyat yang buat keputusan. Kalau rakyat beri sokongan padu kepada Barisan Nasional, kita pun tak perlu berpakat dengan musuh-musuh kita. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan dekat rumah ni. Adakah sebelum pilihan raya saya tak beritahu bahawa kalau berpakat dengan musuh-musuh politik ni, ianya bukan satu pakatan yang untuk jangka masa panjang. Ianya boleh menyebabkan kita bergaduh bila-bila masa. Sebab pada ketika itu kita berpakat dengan parti-parti Melayu. Kita berpakat dengan Bersatu. Kita berpakat dengan PAS. Mereka berdua ni mengejar kumpulan sasar yang sama orang Melayu. Tapi hari ni kita berpakat dengan Pakatan Harapan yang mendapat sokongan bukan Melayu 98% bersama mereka. So sebenarnya saya yakin bahawa pakatan ini untuk long term, untuk jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab hikmah dia ialah kalau sebelum ni kita boleh bertanding di kawasan Melayu saja, sekarang kita boleh bertanding di kawasan Melayu. Kalau ada undi bukan Melayu ramai pun kita boleh menang. DAP pun untung juga, PH pun untung. Kalau dulu mereka hanya boleh menang di kawasan marginal dan kawasan bukan Melayu, sekarang mereka boleh menang juga di kawasan Melayu. Kita saling complement each other. Kita melengkapi satu sama lain. Kita membantu satu sama lain. Dia macam situasi menang-menang, win-win situation. So kalau nak kata saya jilat DAP, selama hari ni PAS bekerjasama dengan DAP, itu tak dikira sebagai jilat DAP. Kalau kita kata kita ni jilat DAP, hari ni cuba tanya dengan geng-geng DAP. Geng-geng DAP pun, mereka pun pedih telinga sebab ada mereka kata geng-geng DAP ni dituduh sebagai menjilat UMNO. Ada juga. Mensucikan UMNO. Ada juga. Jadi sebenarnya saya nak beritahu dengan kawan-kawan yang duk kata kita jilat DAP lah, lepas tu orang DAP pula dituduh jilat UMNO lah. Saya nak beritahu, sebelum UMNO jilat DAP ni, PAS dah lama jilat DAP. Sebelum UMNO jilat DAP ni, Bersatu dah lama jilat DAP. Kena ingat tu je. Dan kena ingat juga, dulu DAP, PKR, Amanah, apa dia tak cakap pasal kita? Betul tak? Dan apa kita tak cakap pasal mereka? Tapi bila rakyat dah paksa kita dengan tidak memberikan keputusan untuk satu-satu buah parti boleh membentuk kerajaan secara bersendirian,
Tak ada pilihan Tuanku titah supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bentuk kerajaan perpaduan. Tapi dia orang tak nak. Bila dia orang tak nak, orang nombor 3 yang dapat undi terbanyak ialah BN. Bila Tuanku titah supaya BN kerjasama, maka BN terima. So terimalah hakikat. Ini keputusan yang kamu buat. Kamu yang memaksa kita akhirnya terpaksa bekerjasama dengan musuh-musuh kita. Sebab kamu tidak memberikan mandat kepada kita. Dan jangan lupa apa yang Muhyiddin tak cakap tentang PAS. Muhyiddin cakap PAS ni parti ajaran sesat. Betul tak? Betul. Tapi lepas dia dah bersama dengan PAS, PAS sudah jadi parti yang sesuci-sucinya. Lebih suci dari debu. Betul tak? Ada tak Muhyiddin kata bahawa PAS parti ajaran sesat lagi? Tak ada. Kita pun takkan nak ungkit kesilapan yang DAP buat, PKR buat dan juga Amanah buat. Dan kita pun harap supaya mereka juga tak ungkit kesilapan yang kita buat. Kita elak daripada highlight titik perbezaan kita. Kita kena cari titik persamaan. Kalau nak perintah lama, kalau tak nak perintah lama, buatlah perangai macam 1-2 orang. Loose gun. Yang menyusahkan kawan-kawan yang lain. Setakat ni alhamdulillah, berdasarkan apa yang berlaku hari ini, nampak gayanya keadaan akan menjadi sangat stabil insya-Allah. Yang ini yang menyebabkan orang macam Anwar Musa hari ini meroyak. Dia duk kata, macam mana UMNO boleh benarkan chauvinis masuk ke dalam Dewan Merdeka? Yang kau sibuk pasal apa? Kau dah nak masuk PAS tu, masuk je lah. Dia kata lepas ni UMNO akan kehilangan sokongan orang Melayu. Kalau UMNO kehilangan sokongan orang Melayu, kalau UMNO tak boleh menang, kalau bersama dengan Pakatan Harapan, lagilah Anwar Musa akan suka. Betul tak? Sebab peluang dia nak menang di Kelantan lebih mudah. So kenapa dia nak bising? Kalau musuh kita sedang dalam self-destruction mode, kita patut galakkan, buat lagi. Betul tak? Macam sekarang ni, geng-geng Perikatan Nasional ni duk rancak membelanjakan duit berbilion ringgit untuk membeli undi. Kita akan galakkan. Lepas tu kita keluarkan lebih banyak, kita sediakan untuk pilihan raya lebih banyak hidden camera supaya boleh merakam perbuatan mereka, supaya anak-anak muda yang dulu fikir bahawa Perikatan Nasional ni bersih, stabil, anti rasuah, barulah anak-anak muda ni boleh tahu bahawa sebenarnya mereka ni semua korup. Mereka inilah orang yang bertopengkan Islam tetapi tidak mengambil pendekatan Islam, melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Islam tak mengajar kita untuk menyogok untuk dapat kuasa. Tetapi ulama-ulama PAS, bukan semualah, ada juga ulama PAS yang baik. Contoh macam Ni Abdul ni. Bagi saya Ni Abdul ni antara ulama-ulama dalam PAS ni yang baik. Ada orang kata Ni Abdul ni akan menyertai UMNO, ada juga yang cakap, atau menyertai PKR, bakal menjadi menteri besar di Kelantan. Saya rasa Ni Abdul ni bukan macam tu lah. Dia setia bersama dengan PAS. Dan bagi saya, kita biarkan orang macam Ni Abdul ni kekal bersama PAS. Kerana tak mustahil satu hari nanti PAS juga boleh berubah. Daripada dulu pernah menjadi sebuah parti yang berteraskan Islam, kemudian bila dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hadi, bertukar menjadi parti yang mengutamakan dunia berbanding akhirat, meletakkan kepentingan peribadi, dana pilihan raya, royalti minyak, jawatan sebagai keutamaan berbanding dengan menegakkan syiar Islam, berbanding dengan menjaga ukhuwah Islamiah sesama pertubuhan Islam. Mereka lupa benda ni semua.
Tapi orang macam ni Abdul, dia ada kekuatan untuk bawa perubahan dalam PAS. Jadi kita doakan semoga ni Abdul ni berjaya melakukan perubahan dalam PAS. Biarlah dia maintain dalam PAS. Saya tak fikir dia akan bersama dengan kita untuk pilihan raya. Okey? Ya tak? Ya. Kita tukar sekejap. Ya. Kita lihat sekarang ni bila orang agung-agungkan Nur Musa, agungkan Mahathir, KK agungkan Mahathir sebagai orang yang membela orang Melayu ni. Tapi masa kedua lagi Mahathir ni tu poker. Dengan Raja Melayu pun dia tak hormat dia punya kan. Ini saya nak tanya dulu kalau ada perkara-perkara 3R, raja, religion, agama, race. Bila sentuh je 3 perkara ni, laju je Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas akan pergi tangkap orang tu. Hari ni kita tengok si tua puaka, tak maaf cakap lah, memang puaka pun. Mahathir ni, ayat yang dia keluar ke atas, ke bawah duli Sultan Johor sangat melampau. Tetapi sehingga hari ini dia langsung tak dipanggil untuk bagi keterangan. Kalau dulu saya silap sikit keluar kenyataan dia, polis sendiri buat laporan terhadap diri saya. Jadi saya rasa hari ini saya nak beritahu seorang sahabat saya sudah pun membuat laporan. Nama dia Firdaus tadi. Firdaus sudah pun membuat laporan polis terhadap Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan kenyataan yang dia keluar berbau hasutan untuk membuat rakyat membenci ke bawah duli Sultan Johor. Kita minta Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas segera memanggil Tun Dr. Mahathir. Kalau boleh rampas telefon Tun Dr. Mahathir ni seperti mana yang biasa JSJT buat kepada saya. Dia pandai guna telefon gitu. Dia pandai guna telefon gitu. Tak kira lah dia pandai guna telefon ke tidak Kena adil lah. Kalau kita kena tahan, dia ambil kita punya telefon. Betul tak? Ni kali ni dah melampau. Dihina Sultan Johor teruk. Bakal lagu apa? Ini bakal ke bawah duli yang di Pertuan Agong. Jadi kena tangkap. Ajar sikit. Tak kira lah. Dato' Sri Anwar pun dah bagi isyarat dah kepada pasukan polis. Kita tak peduli ada title Tun ke, kita tetap akan ambil tindakan bila melakukan kesalahan. Ini apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir jelas. Terang lagi bersuluh. Memang biadab, memang mengundang rakyat supaya mendahaka kepada kebawah duli tuanku. Lepas tu wartawan yang depan-depan dia pun sama naik. Sama naik. Bila mana Mahathir mengutuk ke bawah duli tuanku Sultan Johor, yang jadi wartawan tu pun sama naik. Sama tibai. So tiada hormat pada si raja. Okey. Soalan lain? Okey, ya, Cik Wan Kuris. Kita jawab soalan netizen dulu tu Okey. Dia kata Assalamualaikum Tok. Waktu dah ada nombor Nombor tu jangan mati pula. Dah ada soalan daripada netizen okey. Okey, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pendapat Datuk, apakah penyokong BN akan sokong calon-calon PH? Sebab dia kata apa yang saya lihat penyokong BN masih lagi belum nampak lah tu. Okey, saya tak nafikan lah nak brainwash, mereka ni sudah didoktrinasi oleh Tun Dr. Mahathir berpuluh tahun untuk membenci DAP. Mahathir mengatakan bahawa DAP racist, DAP anti Melayu. Benda ni dah tertanam dalam jiwa, dalam otak orang UMNO. Hari ni kita dah tahu dah, orang yang duk kata DAP racist, last kali dia cari DAP juga bila nak jatuhkan UMNO. Jadi orang Melayu, khususnya orang UMNO ni, cubalah belajar melalui kesilapan. Dulu mereka percaya bulat-bulat terhadap Mahathir. Hari ni jelas bahawa apa yang Mahathir cakap dengan apa yang Mahathir buat tak sama. Jangan tengok apa yang
DAP lakukan sepanjang tempoh 22 bulan mereka memerintah. Kita tak nafikan ada kalanya setengah-setengah daripada mereka ni keterlaluan. Tetapi cuba nilai DAP berdasarkan kondisi sekarang. Kita lihat hari ini dalam Dewan Merdeka, Anthony Loke menyatakan dengan jelas bahawa DAP hari ini menghormati perlembagaan negara dan menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu. Kena tengok DAP sekarang, perubahan yang berlaku. Manusia ni dia berubah daripada masa ke semasa. Tetapi kalau boleh biarlah kita berubah daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, kan? Jangan kita berubah daripada dulu kita baik, last sekali kita jadi tua puaka. Yang ni yang ini tak sepatutnya berlaku. Betul tak? Betul. Tapi orang suka yang macam ni juga. Ini yang kita sedih lah. Kita sedih. Jadi bagi saya bagi masa sikit untuk kawan-kawan UMNO ni untuk sedar benda ni. Sebab kadang-kadang diorang ni masih tak boleh hadam. Kita cakap dengan diorang, you tak boleh boycott Pakatan Harapan. Sebab kita bukan bertanding semua kursi macam dulu. Kalau BN bertanding semua kursi macam dulu, korang nak boycott siapa orang lain pun tak ada hal. Tapi sekarang ni contoh macam Negeri Selangor, ada 56 kursi. Bila ada 56 kursi, kalau katalah kita separuh-separuh, kita mungkin dalam 11 ke 14 kursi paling banyak. Kalau pun kita separuh-separuh, contoh saya ambil contoh mudah faham. Kalau separuh BM bertanding, separuh PH bertanding. Kalau korang bagi undi pada BN saja, takkan BN boleh menang semua. Kalau BN menang semua 18 kursi, 56 bagi 2 28. Kalau BN bertanding semua 28 kursi, menang semua 28 kursi pun, kita tak boleh bentuk kerajaan. Mesti 29. Betul tak? Betul. Dan kursi yang BN bertanding bukan kursi yang mudah menang. So daripada kita ada peluang bentuk kerajaan di Selangor, akhirnya disebabkan sikap kamu ni, kita tak dapat bentuk kerajaan dan kerajaan ini jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Bila jatuh pada tangan Perikatan Nasional, nak dapat balik mampus, susah. Dan jangan lupa juga, bila kamu memboikot, kamu keluar cerita nak boikot calon Pakatan ni, geng Pakatan Harapan yang bertanding, rasa-rasa kamulah geng Pakatan Harapan ni pekak ke? Mereka pun tahu, mereka pun ada dalam media sosial, mereka pun baca apa yang kamu nak buat terhadap pemimpin dan calon mereka. Maka apa mereka akan buat? Mereka akan balas balik. Kita jangan undi BN. So kalau agenda puak-puak ni menghasut, contoh macam si Zam Yahya ni semua sekali menghasut. Hari ni alhamdulillah, sebelum ni saya cakap dia ni dah belah PN tapi tak nak mengaku. Hari ni dalam dia punya komen, bila orang tanya apa tadi? Bayang tunjuk sekejap. Keluar dekat live. Okey. Selama hari ni kita cakap dia ni sebenarnya dia berlakon seolah-olah macam dia ni dengan Datuk Seri Najib. Tetapi hakikat dia dengan PN. Dia duk kata kita dah pernah letak Perdana Menteri daripada Kerala 22 tahun, Kenapa sekarang kita tak boleh letak Perdana Menteri daripada Sarawak? Siapa yang bawa agenda nak angkat Perdana Menteri daripada Sarawak? PN. Sebelum ni kita kata dia belah PN. Dia kata kita menuduh dia. Hari ni ini dengan jelas. Zam Yahya dia kata apa? Syawal Sari. Atas sikit tu, tak nampak. Ada nampak ni?
Jelas Jelas. nampak jelas. Baca posting One Forest pun. Dia kata, saya tak selindung. Saya memang nak PN menang di Selangor daripada diperintah oleh DAP dan guna MB PKR sebagai proksi. Tak ada jasa lah. Be yet wiser. Sekarang dah 2023. Zaman ahli kena cucuk hidung sudah berlalu. Kalau dah dia terang-terang kata dia nak PN perintah negeri Selangor, dia masih mengaku dia ahli UMNO. Dah boleh kena buang lah. Itu sebab kalau ada sesiapa yang boleh buat laporan disiplin terhadap Zam Yahya ni, terhadap Atan Likas ke, terhadap Raja Anwar ni, buat. Dah melampau sangat. Dan kemudian termasuk kita yang apa ni, agama macam bosku. yang kita yang duk apa ni, mempertahankan bosku pun habis ditibai. Kalau tak ada agenda Perikatan Nasional, kita tahulah masalah Zam Yahya ni. Dulu adalah pihak yang menaja dia. Pihak tu pun dah tak menaja lagi. Dah tak menaja geng-geng Ismail Sabri, Sedar ni semua. So hari ini memang terang-terang dia bersama dengan Perikatan Nasional. Kita pun tak boleh nak salahkan. Saya terus terang cakap lah, memang ada apa ni, ada pihak yang kata, yalah, sampai bila kita nak kerja secara sukarela. Saya tak nafikan. Memang saya peribadi pun, semenjak kita kalah pilihan raya tu, kita buat kerja memang secara sukarela. Kalau ada usaha kita pergi jumpa orang sana, jumpa orang sini, untuk cari rezeki, itu atas usaha masing-masing. Tidak ada sebarang peruntukan parti bagi untuk cyber troopers. Tak ada. Tak ada. Malah kerajaan perpaduan ni pun, hari itu pun ada juga yang membangkitkannya. Memang tidak ada sebarang peruntukan walau 5 sen pun untuk diberikan kepada cyber troopers. Cuma pada hari tersebut, alhamdulillah, bila kita ada orang yang membangkitkan, Saudara Samsul Iskandar mengatakan bahawa kemungkinan besar mereka akan usahakan supaya cyber troopers kita ni terbela nasib dia. Alhamdulillah. Tapi bukan semualah. Maknanya mestilah kita train dulu, kita bagikan tugas, mungkin kerja dia edit video. Kalau ada orang buat kerja, barulah ada gaji. Betul tak? Kita kena create kerja supaya kawan-kawan kita ni boleh buat dan ianya boleh menjadi sumber pendapatan bagi kawan-kawan kita. Untuk kita bagi gaji secara sukarela, bagi bayar buta macam PN buat, kita tak mampu. Kita bukan satu. Kalau kita expect macam adalah satu orang budak keluar kenyataan ketika kita punya tu kan, dia kata geng-geng PN dapat beribu, kita tak dapat apa. Kena ingat, PN sakau duit negara berapa banyak. Kita tengok projek Jana Wibawa berapa bilion. Itu sebab dia berkemampuan. Kalau buat 4 posting, kalau orang tu ada follower lebih 1 juta, 100,000. BN, Barisan Nasional, BN Coms tu untuk keseluruhan kempen pilihan raya 150,000. 150,000. Jadi macam mana kita nak lawan dengan dia orang? Memang kita tak mampu. Memang kita tak mampu. Tapi sekarang ni kita dah berada dalam kerajaan, kita akan cuba fikirkan macam mana, kita harap kawan-kawan yang berada dalam kerajaan, kita tak duduk dalam kerajaan, kita harap kawan-kawan yang berada dalam kerajaan ni fikirkan macam mana kita boleh membantu cyber troopers kita supaya usaha yang mereka sumbang untuk membantu mempertahankan kerajaan, mempertahankan polisi kerajaan. Kalau dia membantu pertahankan parti, memang kerajaan tak boleh bayar. Betul tak?
Tetapi kalau dia buat video-video pendek, dia buat video yang profesional, dapatlah lebih sikit. Okey. Untuk mempertahankan kerajaan, untuk memperjelaskan polisi kerajaan. Itu boleh. Itu boleh. Boleh dipertimbangkan untuk kita bayar usaha-usaha yang mereka buat. Ini kena jelas. Ini kena jelas. Kita tak boleh ambil duit kerajaan untuk pertahankan parti, tak boleh. Tak boleh. Tapi untuk pertahankan kerajaan, boleh. Itu boleh. Okey? Okay tak? Ada orang nak cakap Datuk mula menyerang orang yang menyokong, katanya penyokong kuat Datuk Seri Najib ni. Datuk ke menyerang, marah kan. Sebenarnya apa cerita sebenar tu? Boleh tak? Tak, cerita sebenarnya simple. Okey. Banyak benda yang dibuat oleh kepimpinan parti, kita tak boleh cerita dekat live. Benda-benda sulit, benda-benda yang berkaitan dengan akta rahsia rasmi, benda-benda yang kalau kita cerita boleh memudaratkan Datuk Seri Najib. Benda-benda yang kalau kita cerita, orang yang jumpa Datuk Seri Najib tu pun boleh bermasalah. Betul? Benda-benda yang kalau kita cerita, kita boleh diangkut oleh Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas. Menyentuh contohnya soal gaji-gaji dan sebagainya. Masalahnya 3 ekor ni, aku dah jumpa dan explain. Zam Yahya, Raja Anwar, Atan Likas, Malah Raja Anwar dia cakap panggil kita jumpa. Okey, aku cakap set. Panggil jumpa, kita explain. Aku dah explain, dia buat posting. Aku dah explain, Lepas tu aku tunggu bila dia nak set jumpa puak-puak yang tak puas hati ni. Tapi lepas tu dia bala lagi. Itu sebab Susah Anwar. Dia dah masuk live dia. Dia je boleh cakap lebih, orang lain. Kalau macam Atan Likas ni, kau tengok geng dia semua sekali dah Perikatan Nasional. Bukan lagi dengan grup pro apa ni UMNO ni. Dia dah bersama hari-hari duk ligar UMNO, gunakan platform Perikatan Nasional punya apa ni orang keliling. Dia menzalimi bosku macam tu. So saya nak beritahu lah, mereka bertiga ni tidak mewakili kumpulan Datuk Seri Najib. Jadi jangan sampai Datuk Seri Najib menjadi tak anyaya. Orang duk anggap orang Datuk Seri Najib menyerang Perdana Menteri, menyerang Datuk Seri Presiden. Mereka bertiga ni tidak bersama dengan kita. Ini nak kena jelas. Declare. Kita declare. Kita declare. Habis kita. Okey tu, ramai orang yang bukan ahli politik, yang tak mengikut sangat politik, mengingatkan setiap parti ada presiden. Tetapi dalam DAP, orang yang paling kuasa adalah Setiausaha Agong. Komen sikit. Ya. Kalau ikut parti-parti sosialis ni, biasanya Setiausaha Agong tu ialah yang paling berkuasa. Dia punya Setiausaha Agong tu macam presiden. Pengurusi tak berapa berkuasa. Dia macam chairman syarikat dengan executive chairman. Yang ada kuasa ialah executive chairman. Dia macam CEO sekali lah sebenarnya. Dia macam managing director. Okey? Ada lagi? Datuk, sikit je tak komen sikit tu. Datuk Seri Zahid yakin Kerajaan Perpaduan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu melepasi PRU 16 akan datang tu. Ya. Jadi tu ada juga kebimbangan kata sekiranya keputusan PRN besok tidak menyalahi Kerajaan Perpaduan tu, nanti salah menyalah mengatakan orang ni liability, orang tu liability, boleh berlaku tu. Itu sebabnya kita kena pastikan pilihan raya di 6 buah negeri ni, Kerajaan Perpaduan kena menang besar.
Kerana kalau kajian perpaduan gagal menang, contohnya di negeri Kedah, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Walaupun kita menang 3, kita kalah 3. Mereka akan gunakan seolah-olah kepimpinan Presiden UMNO ni gagal menambat hati orang Melayu. Sebenarnya terlalu awal, belum ada, sebenarnya tak boleh dijadikan kayu ukuran sebab baru 6 bulan kita perintah. Nak bagi orang Melayu boleh terima DAP, it's not an easy task. Ianya memakan masa. Tetapi untuk pilihan raya umum 2016, saya yakin kita ada masa yang cukup untuk tunjukkan bahawa DAP yang digambarkan oleh Mahathir dulu tak sama dengan DAP sekarang. It's not easy, tapi saya yakin kalau kita buat kerja bersama, selalu kita turun ke bawah bersama dengan kawan-kawan DAP, kawan-kawan Amanah dan juga kawan-kawan PKR, benda ni kita boleh selesaikan di peringkat akar umbi kita. Kita boleh buat akar umbi BN ini mengundi kawan-kawan daripada Amanah, PKR dan juga DAP. Dan bila kita boleh buat macam tu, kita boleh tunjukkan keikhlasan kita menerima kawan-kawan PH. Kawan-kawan PH pun boleh menerima kita dengan baik juga. Tapi bukan satu perkara yang mudah lah. Cakap tu memang senang, tetapi nak melaksanakannya, lebih-lebih lagi bila Datuk Seri Najib ini berada di dalam penjara, lagi mudah untuk mereka memanipulasi keadaan, nak menunjukkan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sama macam kerajaan sebelum ni, sama macam Mahathir, sama macam Muhyiddin. Kita tak nak benda ni berlaku. So we got to explain. Kita kena explain. Okey tu. Kita tahu dalam Malaysia ni orang Melayu, Islam adalah Melayu, majoriti. Sepatutnya begitu. Dan kekuatan PAS selama ini dengan menunggak agama dan berimejkan Islam, berimejkan ulama. Dan kita nampak Presiden UMNO melakukan satu usaha yang sungguh baik, menubuhkan Majlis Ulama. Cuma dari segi speech mereka, ahli-ahli agama ataupun ulama yang berpolitik atau ahli politik yang membawa imej ulama ni, bukankah ia lebih baik untuk bersama-sama menggunakan media sosial untuk melakukan penerangan ni bersama-sama tim penerangan kita? Komen sikit. Orang politik yang belah kita, orang agama yang belah kita. Ya, betul. Saya nampaklah kita ada juga ustaz-ustaz yang belah kita, Ustaz Kazim, Ustaz Daniel kan, yang belah Amanah pun ramai kan. Saya nampak memang kita perlu lahirkan lebih ramai lagi. Untuk PRN ni lebih ramai lagi, kita kena bantu untuk highlightkan ulama-ulama di sebelah kita ni, supaya pendedahan tentang Islam yang sebenar tu dapat kita perjelaskan. Kita tak nak ada orang mengambil kesempatan memperkudakan agama, memperkudakan isu bangsa Melayu untuk meraih sokongan rakyat di negeri-negeri, terutamanya di negeri-negeri yang jumlah pengundi Melayu itu tinggi. Ini lebih mudah dan kita pun faham juga bahawa bila tahap kefahaman anak-anak muda kita terhadap Islam tu rendah, memang mudah untuk pembangkang khususnya memanipulasi keadaan ini, mengambil kesempatan untuk menanam falsafah bahawa undi PAS itu sama dengan masuk syurga, undi PH, undi BN masuk neraka. Kalau orang-orang kita, anak-anak muda kita faham agama, dia tidak akan mudah termakan dengan dakwah bangang sebenarnya ni kan. Sama juga mereka berpandangan bahawa kalau bersama dengan PAS, bersama dengan jemaah Islam. Maknanya dulu zaman Rasulullah semua sekali tu bukan orang Islam lah, sebab masa tu PAS tak ada kan. Sebenarnya tak begitu. Kalau kefahaman agama mereka ni tinggi, mendalam, mereka boleh bezakan parti Islam, PAS adalah parti politik, bukan jemaah Islam.
Mereka menggunakan nama Islam. Kerajaan boleh saja mengharamkan daripada mana-mana parti politik menggunakan perkataan Islam. Tetapi mungkin itu akan menyebabkan timbul pula rasa simpati. Tak mustahil benda tu boleh buat. Boleh elak daripada mana-mana parti guna lambang bulan, lambang bintang yang merupakan lambang Islam, menggunakan perkataan Islam di dalam parti-parti mereka atau pertubuhan mereka. Boleh, kita boleh buat. Tapi kita bolehlah buat sekarang sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya negeri ni. Okey? Ada lagi? Satu soalan tambahan tu. Okey. Ramai orang tanya tadi. Kenapa, apakah signifikannya mengadakan convention di Dewan Merdeka tadi tu? Signifikan yang pertama sekali, dewan tu ialah dewan yang paling besar yang dimiliki oleh parti-parti politik di dalam kerajaan perpaduan. Ada tak parti lain yang ada dewan sebesar tu? Bukan sikit orang yang jadi perwakilan ni. 3,500 orang. Dekat Malaysia ni berapa dewan yang boleh muat macam tu? Bolehlah kita buat dekat PICC, tapi jauh lah sana kan. Yang ini rakyat senang datang. Ada monorail, ada LRT, ada public transport, akses nak masuk ke dalam ibu kota tu senang. Okey? Ramai ahli media sosial berada dekat luar dan dalam, termasuk di Riverside. Dia orang main hashtag sirih pulang ke Ganggang sejak 1997. Boleh Datuk cerita sikit tentang sejarah sikit malam ni? Tertinggal bab-bab sejarah. Yalah, pada 2 September 1998 Datuk Seri Anwar telah dipecat sebagai Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri. Sehari selepas tu, selepas dah hilang jawatan, Mahathir masih takut Datuk Seri Anwar akan menentang beliau sebagai Presiden UMNO. Kalau dia hilang jawatan saja, dia masih boleh lawan Presiden UMNO. Jadi nak memastikan Datuk Seri Anwar tak boleh lawan dia sebagai Presiden UMNO. Sebab dia dah tahu orang dah membenci dia. Orang-orang Melayu, orang UMNO dah tak suka dengan dia. Jadi nak pastikan bahawa Anwar tak boleh lawan Presiden UMNO, dipancungnya keahlian dia. Bila dipancung keahlian dia, dia hilang status keahlian dia, dia tak boleh lah bertanding lawan Tun Dr. Mahathir. Itu je lah. So semenjak 3 September 1998, hari ni berapa bulan? 14 Mei. Berapa tahun tu? 25 tahun. 20. Jubli Perak. Lebih kurang lah Jubli Perak. So hari ni dia kembali duduk satu pentas bersama dengan rakan-rakan UMNO di dalam Dewan Merdeka. Dewan Merdeka, dewan yang penuh keramat lah. Macam YB Anthony Loke kata dia gugup. Sebab memang lah, ramai orang UMNO pun gugup bila nak berucap depan 2-30 ribu orang tu senang. Tapi bila berucap dalam Dewan Merdeka ni dia lain sikit. Kena pula. Saya dah lahirkan ramai, beribu orang peminato yang saya train, dan ramai di antara mereka sudah berucap di Dewan Merdeka. Tapi sehingga hari ini nasib saya malang sikit. Saya tak pernah sekali pun merasa berucap di dalam Dewan Merdeka. InsyaAllah tak lama itu. Sekarang dah jadi majlis kerja tertinggi kan. Majlis kerja tertinggi ni memang biasanya kita tak berucap lah. Yang berucap ni jurucakap daripada negeri-negeri kan. Okay. Alright. Jadi saya minta sahabat-sahabat tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Sesiapa yang berat nak share, saya boleh tolong sharekan di dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Tuan-tuan cuma add nombor saya ni, masukkan dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Jadi saya akan tolong sharekan setiap hari. 0138387038. Nombor ni jangan WhatsApp saya, memang saya tak balas. 0138387038. Tuan-tuan add nombor ni dalam grup WhatsApp keluarga, WhatsApp universiti, WhatsApp
politik dan sebagainya, saya akan salurkan maklumat. Kalau nak berhubung dengan saya, yang terbaik call saja 012-332-0000. WhatsApp pun kadang-kadang beribu juga masuk ni, lambat saya nak balas. Kalau ada urgent, WhatsApp saya pakai 012-332-0000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.